Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pendengar-pendengar semua, kita berada di dalam MKS Open Mic, dakwah tanpa sempadan. Jadi insyaAllah salam MKS Open Mic. Jadi apa khabar sahabat-sahabat DJ yang lain, DJ Afif, DJ Nasir, apa khabar semua? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, sihat, bi khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dilimpahi dengan kerahmatan dan diberkati kehidupannya, diberi kesihatan. Lagi-lagi dengan musim PKP ni kan. Jadi semuanya memang duduk kat rumah je lah, kulit makin putih, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi apa khabar juga semua pada pendengar-pendengar kita. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita pada malam ini khususnya dalam senantiasa dalam rahmat Allah, bahagia di samping keluarga yang disayangi, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya nak menjual pantun. Jadi saya harapkan saya punya rakan-rakan DJ boleh membeli pantun saya ni, insyaAllah. Pergi khusus membaca Al-Quran, niat di hati ingin berkawan. Sebelum kita berjabat tangan, eloklah kita mula berkenalan. Jadi sebelum tu kita berkenalan dahulu. Dimulakan dengan saya dulu. InsyaAllah saya DJ Syahri bin Haji Syahdan, merupakan penggerak Sakinah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru bagi Parlimen Johor Bahru. Jadi inilah antara DJ-DJ yang dinanti-nantikan, juga sahabat-sahabat saya yang lain semua, DJ yang dinanti-nantikan oleh pendengar-pendengar kita malam ni. InsyaAllah. Okey, kita bagi laluan jugalah pada DJ untuk memperkenalkan diri. Okey, saya nak beli pantun. Boleh? Boleh. Falyatafadhal. Okey, saya beli pantun mencari timba si anak dara. Mantap. Di bawah sarang burung tempur. Sian burung tu. Salam sembah pembuka bicara. Sila. Datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi, nama saya Muhammad Nasiruddin bin Muhammad Tahir. Saya sebagai penggerak Sakinah penggerak Sakinah Darul Ta'zim. Ni nervous. Sorry. Penggerak Sakinah Darul Ta'zim bagi kawasan Parlimen Pulai. Dan alhamdulillah pada malam ini saya sebagai DJ anda di konti YPKDT JB bagi program MKS Open Mic, InsyaAllah. Okey, DJ Afif. Ini yang dinanti-nantikan, yang sentiasa kata apa, menemani malam-malam anda. Silakan DJ Afif. Saya beli pantun tu. Tapi dia sama je dengan saya sikit. Tak apalah, bedal lah. Okay, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam ukhuwah pembuka bicara. Selamat datang anda semua. Ini tiru. Okay. Nama Muhammad Nur Afif bin Nur Azman sebagai penggerak Hospital Darul Ta'zim. InsyaAllah kita akan menemani hari-hari anda. InsyaAllah. Tahu sikit, function kan sound card anda. Function kan, sila function kan. Okay. Walaupun tak handsome tapi manis ada. Allah. Okey, untuk makluman semua, pada malam ini merupakan program MKS Open Mic. MKS Open Mic merupakan satu inisiatif, untuk makluman tuan-tuan, MKS Open Mic merupakan salah satu inisiatif dari YPKDT Daerah Johor Bahru untuk memastikan dakwah diteruskan dalam apa jua keadaan. Betul. Dan dakwah ini juga tidak boleh dihentikan walaupun kita PKP walaupun kita tidak boleh bersemuka, walaupun kita jauh, boleh bertemu secara fizikal, tetapi dengan platform online ni kita boleh memastikan dakwah kita boleh diteruskan. Dan betul juga untuk makluman DJ Syari dengan DJ Apip Debab kita punya saya debab sangat. Kita kena manfaatkan platform ataupun ruang yang ada pada hari ini melalui platform online ini untuk kita memastikan setiap pengisian dan mesej
melalui modul Keluarga Sakinah ini boleh disampaikan melalui platform Facebook ini, insya-Allah. Betul. Betul. InsyaAllah. Kita sebenarnya untuk MKS Open Mic ni, untuk makluman semua juga pendengar-pendengar kita pada malam ni, sebenarnya kita punya planning asal untuk MKS Open Mic ni kita nak gunakan konsep basking sebenarnya. Ya, betul. Di awal planning kita sebelum PKP kita nak ada group basking, kemudian ada sikit tazkirah. Tapi memandangkan PKP ni banyak perkara yang kita dikekang untuk dibuat secara open, jadi kita gunakan platform yang ada pada hari ini iaitu Facebook, kita live. Jadi kita gunakanlah dahulu platform yang ada. InsyaAllah doakan PKP ni cepat berakhir, COVID ni cepat berakhir, kita dapat laksanakan MKS Open Mic yang sebenarnya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk MKS Open Mic ni kita ada beberapa segmen. InsyaAllah pada malam ni kita akan turut dihadiri dengan beberapa tetamu jemputan kita. So slot yang pertama iaitu slot Info YPKDT bersama dengan Encik Zulkafli bin Kadir, iaitu Ketua Bahagian Pembangunan Keluarga YPKDT. Kemudian kita ada segmen slot inspirasi bersama Ustazah Nazatu Wardah binti Muhammad Badri, Ketua Unit Pembangunan Keluarga YPKDT juga. Okey, kemudian slot yang seterusnya, yang ini yang penting, yang bersama dengan DJ Afif. Bersama DJ Afif. Ni program kita punya slot Suka-Suki. Slot Suka-Suki ni kita akan ada beberapa game yang kita akan buat bersama dengan pemanggil-pemanggil yang kita dah undang nanti. Kita panggil slot Suka-Suki ni sebagai slot MKS Super Spontan. MKS Super Spontan. Mantap Pak Abu. Okey, selepas daripada slot Suka-Suki, kita ada slot Keluarga Sakinah bersama Ustaz Muhammad Nur Rashid bin Muhammad Yassin, Penggerak Sakinah Darul Ta'zim Parlimen Iskandar Puteri. So ini antara segmen-segmen yang ada pada malam ni. InsyaAllah setiap segmen ni akan memberikan info dan ilmu kepada anda pendengar-pendengar yang bersama-sama sehingga ke penghujung rancangan kita, insyaAllah. Okey, yang seterusnya kita nak masuk kepada berkaitan dengan COVID. Ustaz Afif. Ya, Ustaz. Okey. Tafadhal. Kita kongsikan sikit tentang COVID hari ni. Sebab hari ni cerita. Tengok sebab apa, banyak negeri yang dah merah kan. Tapi hari ni kita akan terangkan sikit sedetail, insyaAllah kita akan kongsikan. Dan hari ni kes yang terbaru COVID-19 yang terbaru adalah 3,847. Itu kes yang baru. Okey. Ini yang keseluruhan lah, keseluruhan. Keseluruhan. Oh, Masya Allah. Negeri dan Malaysia. Dan kes sembuh hari ni dalam 1,692. Alhamdulillah. Yang paling sedih sekali hari ni kes kematian adalah 12. Kematian. Allah. Kita sedekahkanlah Fatihah untuk insya-Allah memantau Allah tu. Dan hari ni mengikut negeri yang tertinggi, hari ni yang paling tinggi adalah negeri Selangor dalam 1,481. Dan kes yang mengikut negeri yang paling rendah adalah Perlis, 4 kes saja. Dan kalau kita tengok kalau kita tengok dekat Johor hari ni kes makin kurang sikit lah daripada semalam. Semalam dalam 600 lebih. Hari ni dalam 585. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hari ni kita cubalah. Kita akan cakap dengan orang. Kita akan cakap supaya apa, kita amalkan SOP. Yang pertama, betul. kita pakai mask. Dan yang kedua, kita jaga jarak 1 meter antara Pakai kita. mask, pakai mask. Dan Boleh pakai mask. pakai mask. Pakai mask yang penting tu. Tak kena bernafas. Dan hashtag kita pasti menang. Ya, Itu yang betul. penting. Ya, betul. Kita jaga menang. kita. Kita jaga kita. Betul. Hashtag yang paling menang. Okey, so kita mengharapkan daripada apa yang info daripada DJ Afif kita berkongsi pada pendengar-pendengar kita, so menunjukkan sebenarnya kes makin masih tinggi sebenarnya, dan untuk fokus di negeri Johor pun sebenarnya masih tinggi juga sebenarnya kan. So kita mengharapkan untuk kes bukan setakat di Johor saja, di seluruh negeri dalam Malaysia, mudah-mudahan COVID semakin menurun dan terus menghilang daripada hidup kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita nak masuk pada segmen pertama kita nak masuk dulu kepada persembahan nyanyian. Ini daripada artis jemputan kita. Jangan main-main kita punya program. Kita ada panggil artis untuk
memeriahkan lagi MKS Open Mic. So jeng jeng jeng. So kakak dah ready tak? Dah ready tak? Nah ini bukan biasa-biasa punya artis kita panggil ni. Dia lebih kurang dah ada 120 unit album. Dah ada 120 album dah sebenarnya. So apa pun malam ni dia tak nyanyi lagu dia nyanyi lagu orang daripada Datuk Hatan, Rendang Tak Berbuah. Jom sama-sama kita saksikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Hai, Assalamualaikum. Terimalah persembahan kami, Rendang Tak Berbuah. Suara dengar Dengar. tak dekat live. Terlantar dalam telanjang di pintu rindu, hidup dan tekan mati ni. ku di sisiku. Apip depan ni standby Apip Yang datang menguji kasih dan sayang antara merendam semalam, mungkin takkan berbuah, Hanya memadukan namun tidak mengenyangkan, musafir lalunan dahaga di jalan panas membara. begitulah hakikatnya dimanikan kesakitan yang mengundang sahabat, saudara jauh dekat, menghembus nafas pilu. Ibu mengertilah aku sengsara, lemas berendam air mata. Rendang kasihmu dalam gelora, jadi rebutan semuanya. Berikanlah pengertian waktuku di ujung jalan, berbicara bahasa duka yang penuh penyesalan. Manapun aku berlabuh, pastinya untuk desamu. Biarpun tak bersuruh, biarlah
Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, sorry. Mic lupa lawan. Oi. Allah Rabbi. Okey, macam mana? Sofa macam mana tadi? Oi, mantap Pak Abu, mantap. So macam mana pendengar-pendengar kita? Mantap tak ni? Kita punya artis persembahan daripada artis jemputan kita. Oi, mantap. Bukan biasa-biasa. Orang Indonesia kata bukan kaleng-kaleng. Ya. Mantap So kalau kata sedap, anggukkan kepala. Kalau sedap, anggukkan kepala. Anggukkan kepala. Kalau sedap, anggukkan kepala. Saya nampak ramai yang anggukkan kepala. Alhamdulillah. Mani sedap lah tu. Sedap. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kalau nak tengok lagi persembahan daripada artis jemputan, nantikan MKS Open Mic 2.0. Okey. Kita tak nak buang-buang masa. Lepas ni kita nak yang nyanyi pegawai takbir. InsyaAllah. Dengan ketua unit. Jangan lupa ketua unit. Okey. Kita tak nak buang masa kita. Masih lagi banyak segmen kita. Jadi kita nak terus kepada segmen yang pertama. Okey, DJ Afif. Silakan. Kita jangan buang masa lagi. Dan hari ini kita akan mulakan dengan segmen pertama. Kita iaitu slot Info YPKDT bersama Encik Zul Kafli Ben Kadir, Ketua Bahagian Bangunan Keluarga YPKDT HQ. Dia akan menerangkan info-info berkaitan dengan YPKDT. InsyaAllah kita akan masukkan dia. InsyaAllah. Kita boleh jemput dia insyaAllah. Sikit. Okay. Boleh. Abang DJ Nasir, music satu. Music. Mantap Pak Abu. Tak ada bunyi dah. Boleh. Boleh Pak Abu, boleh. Jadi kepala goyang sudah Pak Abu. Kita tunggu sementara Cik Zul masuk, kita tunggu sebentar. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Cik Zul dah masuk. Okey. Assalamualaikum Cik Zul, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada YPKJB jemput saya malam ni. Tadi dengar persembahan daripada artis jemputan. Hebat sungguh malam ni. Allah Akbar. Testing. Okey. Okay. Alright. Okey Cik Zul, kita teruskan kepada kita punya segmen. So kita nak minta Cik Zul Kafli Ben Kadir, Ketua Bahagian Pembangunan Keluarga YPKDT untuk berkongsi info. Dipersilakan Cik Zul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya kenalkan nama saya. Saya Zulkifli bin Kadir, Ketua Bahagian Bahagian Pembangunan Keluarga Darul Takzim, yang merupakan yang bertanggungjawab menjelaras unit di bawah pembangunan keluarga lah. Jadi malam ni kami atau saya nak kenalkan atau membicarakan tentang program-program di bawah YPK, tapi di bawahnya khusus pada untuk program unit kekeluargaan saja. Sebab di YPK ni kita ada banyak program sebenarnya. Lebih kurang untuk tahun 2021 kita ada 24 program sebenarnya. Tapi di bawah unit ataupun bahagian kekeluargaan kita ada 12 program. Jadi untuk malam ni saya cuma ceritakan atau perkenalkan dua program saja, iaitu program SKIP dan juga program WINGS. Okey. Dua-dua program ni diletakkan di bawah unit wanita, pembangunan wanita lah. Jadi dia ada ketua unit dia, tapi saya ketua bahagian dan akan membicarakan tentang program atau bantuan-bantuan yang boleh didapati di bawah dua program tersebut lah. Okey, secara umumnya program SKIP dan WING ni adalah satu program untuk memperkasakan golongan wanita di kalangan usahawan ibu tunggal yang berniaga secara home base. Ini merupakan satu inisiatif pada kerajaan negeri untuk membantu ibu tunggal, terutama dalam keadaan sekarang ni, dalam COVID ni, di mana kalau ramai yang golongan terjejas, antaranya adalah golongan wanita. Jadi melalui usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri di bawah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, jadi kita perkenalkan dua program itu SKIP dan WINGS untuk membantu mereka untuk menjana pendapatan, at least untuk membantu keluarga untuk menjana pendapatan di peringkat keluarga lah. Jadi saya kenalkan dulu, pertama adalah program WINGS, di mana program WINGS
ini adalah satu woman income generating skill. Kita membantu ibu tunggal, khususnya ibu tunggal dan juga wanita B40. Tapi pada masa sama kita tak tinggalkan golongan belia dan anak ibu tunggal untuk join program kita. Secara umum ataupun secara ringkasnya, program Wings ni adalah kita nak berikan kemahiran, khusus kemahiran kepada ibu tunggal ataupun golongan sasar kita ni untuk menjalani kursus kemahiran. Di bawah di tahun 2021 ni kita sasarkan ada 3 program ataupun 3 konsep lah untuk laksanakan program Wings ni. Pertamanya adalah kursus kemahiran, kita sasarkan lebih kurang 450 orang peserta. Ini di kalangan, ini kursus macam kursus kemahiran biasa yang kita laksanakan, seperti kursus jahitan, masakan, dan kursus-kursus yang kita pilih adalah kursus-kursus yang tengah trending sekarang ni. Contohnya macam kursus decoupage. Decoupage ni adalah kursus yang kita deco tapin, di mana tapin ni kita beli dengan modal yang rendah dan kita boleh jual sehingga nilai yang beratus ringgit. Itu yang kita cuba kita cuba bantu golongan ibu tunggal dengan anak-anak ibu tunggal lah untuk menjalani kursus. Yang keduanya adalah kursus secara berfokus. Yang ini kita akan kerjasama dengan college SKMM yang kita akan berikan sijil kemahiran kepada peserta. Ini kursusnya agak lama sikit, lebih kurang 6 bulan. Mana kita akan kerjasama dengan institut kemahiran tinggi seperti College Community, GETMARA, ALP, di mana antara kursus yang kita cadangkan dan kita tawarkan untuk kursus ini ada seperti kursus bakery, kursus masakan dan sebagainya lah. Jadi di mana ibu tunggal ataupun anak ibu tunggal yang ingin menyertai ataupun ingin bersama dalam kursus ni perlu berdaftar dengan YPK lah. Itu yang penting. Yang ketiga adalah kursus PTT ni ataupun pengiktirafan program terlepas atau yang lama, di mana ibu tunggal ataupun peserta usahawan yang dia ada kemahiran tapi dia tak ada sijil sebenarnya. Jadi dia boleh mengikuti kursus ni. Kita akan bantu hingga dia dapatkan sijil atau sijil kemahiran. Tapi ada beberapa syarat lah dia kena patuhi dalam kursus tersebut. Jadi itu yang kita harapkan, sebab kadang-kadang ada usahawan ni dia ada kemahiran tapi dia tak ada sijil sebenarnya. Betul. Jadi suka dia nak pasarkan produk ataupun dia nak nak buat kursus lanjutan kepada masyarakat atau sebagainya, tapi sebabkan dia hanya tidak ada sijil kemahiran. Jadi kita bantu dia dapatkan sijil kemahiran tersebut. Ini yang dinamakan PPT lah. Jadi apa-apa maklumat itu nanti kita akan kongsikan kepada masyarakat. Tunggu dalam masa terdekat ni kita akan blastkan kita punya maklumat-maklumat di media sosial lah, seperti di laman web YPK dan juga Facebook YPK. Dia dari segi Cik Zul, dari segi untuk apa yang Cik Zul bagi info tadi ni, maknanya dari segi macam usahawan-usahawan untuk pendengar-pendengar kita pada malam ni. So kalau mereka nak mohon untuk kursus-kursus tu macam mana? Sama ada diorang perlu jumpa ketua kampung ke ataupun macam mana? Datang terus ke pejabat YPK. Okey, kita di peringkat daerah kita ada cawangan di peringkat daerah. Itu salah satu kaedah lah. Jadi menggarap peserta boleh datang ke pejabat kami di peringkat daerah, dan pada masa sama kita juga ada penggerak-penggerak wanita. Ada penggerak-penggerak sakinah, penggerak wanita di peringkat DUN dan penggerak-penggerak sakinah di peringkat parlimen. Mereka juga telah didedahkan tentang maklumat-maklumat tersebut. Jadi orang awam boleh jumpa mereka untuk dapatkan info ni. Pada masa sama, macam saya cakap tadi, kita ada laman web dan media sosial YPK. Kita akan untuk sekarang ni kita belum buka lagi sebenarnya. Jadi kita akan beri kami sikit masa lagi untuk kami akan wawarkan kepada masyarakat lah tentang perkhidmatan atau bantuan-bantuan yang kami salurkan. Okey, itu dari segi sudut saya. Ada baru ni ada seorang rakan di Facebook, dia ada PM personal dekat page YPKDT Johor Bahru. Okey. Dia kata, tuan, kalau kata macam kami dah isi borang semua dekat website, kami borang tu nak hantar macam mana? Nak hantar pergi ke office ke ataupun kami hantar email ke, macam mana tu?
Okey, email pun boleh kan, tapi kalau untuk lebih cepat sebenarnya kalau pejabat kita punya pejabat di peringkat daerah tu buka, boleh hantar terus ke pejabat kami di peringkat daerah. Itu pun tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita faham dalam waktu keadaan sekarang ni, dalam PKP ni ramai yang tidak boleh bergerak. Jadi boleh juga sama ada email ataupun faxkan ke pejabat kami lah. Jadi kalau layari laman web kami di YPKDT tu, kita boleh dapat maklumat tentang mana kita nak hantarkan. Okey. Itu untuk program Wings. Satu lagi adalah program SKIP. Skim bantuan peralatan perniagaan untuk ibu tunggal dengan golongan sasar ni. Okey, ini juga satu program yang lama. Dia lebih kurang macam program Wings sebenarnya. Kedua-duanya adalah memberikan peluang kepada ibu tunggal, wanita bertapatan rendah atau B40 dan anak ibu tunggal dan belia untuk menjana pendapatan. Konsep tadi macam Wing lebih kurang, cuma Skip kita beri bantuan dalam bentuk peralatan perniagaan. Betul. Contohnya kalau dia nak mengusahakan jahitan, so dia boleh mohon untuk mesin jahit. Betul. Kalau macam dia buat perusahaan kuih, tengoklah kuih jenis kuih apa, sama dia nak perlukan oven, dia perlukan mixer dan sebagainya. Itu bergantung pada, nanti kita akan ada pegawai yang akan buat siasatan, tengok keperluan dia, sama ada betul tak keperluan tu memang menepati tak apa yang dimohon sebenarnya. Dan syarat utama untuk permohonan skip ni, dia perlu ada perusahaan ataupun produk. Itu penting lah. Jadi kita tak nak dia orang mohon saja semohon, nanti dapat tak boleh nak gunakan, dia jual pula barang-barang tu. Maksudnya dia nak mohon, dia mesti dia punya perniagaan dia mesti sudah beroperasi lah kan? Itu yang kita harapkan. Jadi kita nak meningkatkan pendapatan dia. Tapi kalau misalnya dia memang langsung tak ada produk, tapi dia ada effort nak untuk membuat satu perniagaan, tapi dia lah tak ada perniagaan kan, dia tak ada produk. Jadi itu kita tidak bukanlah langsung menolak dia punya permohonan. InsyaAllah kita boleh pertimbangkan. Sebab kita semua permohonan tu dia ada jawatankuasa penilaian atau jawatankuasa permohonan bantuan. Jadi tidak, maksudnya kita boleh pertimbangkan permohonan tersebut lah. Ini atas bicara jawatankuasa tersebut. Jadi nilai dan untuk makluman semua penonton, kita sebenarnya pada paparan yang anda sedang tonton, di sebelah kanan itu salah satu daripada contoh program Wings dan program Skip kan, Cik Zul kan? Betul. Itu semua yang gambar-gambar anda tengok tu, itu semua gambar-gambar yang penerima program Skip, kemudian penerima program Wings. Jadi betul. tuan-tuan boleh tengok mereka ni dibekalkan dengan peralatan, diberikan kemahiran. Dan ini saya punya pandangan, YPKDT, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, memang sangat-sangat terbaik. Memberi perkhidmatan yang sangat terbaik kepada masyarakat negeri Johor khususnya. Betul. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, sejak tahun 2003 program ni kita perkenalkan pada tahun 2003 hingga tahun 2020, lebih kurang 917 orang telah menerima manfaat daripada program tersebut. Ini program Skip, saya bicara tentang program Skip. Dan daripada jumlah tersebut, 490 orang lagi dah menjana pendapatan. Apa yang kita maksudkan menjana pendapatan, dia at least dia peringkat keluarga tu dia tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli barang-barang yang keperluan dia lah. Itu yang konsep asal kita perkenalkan program menjana pendapatan ni. Sebab kita nak golongan atau golongan sasaran peserta ni dia memanfaatkan barang-barang ataupun keperluan yang dia terima ni untuk menjana pendapatan keluarga dia. Sebagai contoh, saya beri contoh, kalau misalnya dia menjahit baju, sekurang-kurangnya dia tak perlu lagi beli baju kat luar, dia boleh jahit baju tu sendiri untuk keluarga dan dia jimat untuk family dia dengan kemahiran dia ada. Itu yang konsep asal kita gunakan untuk program menjana pendapatan. Tapi bila kita peluaskan konsep ini, kita tenaklah lagi masyarakat ataupun peserta hanya dalam comfort zone untuk
kursus tersebut. Jadi kita nak lahirkan usahawan pula. Jadi patut kita perkenalkan skill, kita perkenalkan wing, dan ada kursus-kursus lanjutan lain yang mungkin selepas ni kita boleh jemput ketua bahagian lain yang akan bicarakan tentang seperti program projek pemula dan sebagainya. Boleh insya-Allah. Yang itu dia ada further step yang sebenarnya peserta boleh join program kita. Sebenarnya banyak nak cerita untuk malam Cik Zul, saya nak tanya. Tadi Cik Zul sebut berkenaan dengan program wing, skip. So yang saya nampak semua ni untuk wanita. Dia lelaki boleh mohon ke? Mohon kalau dia perempuan ni boleh. Oh, dia untuk perempuan sajalah. Setakat ni saya jaga untuk wanita saja. Kita belum ada program khusus. Kalau program untuk, tak tahulah, mungkin dekat mungkin masyarakat kat luar boleh cadangkan apa program-program yang untuk kaum lelaki yang sangat sesuai, yang kita boleh jadikan satu program benchmark dekat YPK. Sebab kami sebelum ni dah macam bercabang fikiran untuk cadangkan apakah program untuk kaum lelaki, tapi nampaknya kaum wanita juga yang mendapat banyak manfaat untuk program-program YPK. Dan kesempatan ini juga saya nak minta pada semua kaum wanita, khususnya ibu tunggal golongan B40, supaya mendaftar di dalam sistem maklumat ibu tunggal SMIT. Dan yang terbaru ni kita tengah lancarkan smart untuk sistem maklumat golongan SASA. Jadi yang smart ni nanti belum kita belum upkan dekat kita punya laman web, tapi once dah kita dah upkan, saya jemput tuan-tuan sekalian untuk join kita punya daftar sebagai peserta dalam smart itu. InsyaAllah banyak manfaat yang kita boleh kongsikan dalam kita punya sistem maklumat tersebut, dan program-program kita akan maklumkan dari semasa ke semasa lah, insyaAllah. Itu yang penting kita dapat. InsyaAllah. Sebab program kita ni di kajian negeri banyak lancarkan program-program, tapi kadang sayang bila masyarakat tidak tahu dan tidak faham program-program tersebut lah. Jadi kalau boleh, ini yang masanya, dan saya puji usaha yang dilaksanakan oleh YPKDB untuk menganjurkan program pada malam ini, dan kita kongsi apa yang ada, insyaAllah. Dan apa maklumat yang kita dapat ni kita boleh war-warkan pada orang awam lah. InsyaAllah. Banyak manfaat kepada masyarakat, insyaAllah. Okey, DJ Afif, teruskan. Terima kasih. Banyak input hari ni kita dapat. InsyaAllah boleh banyak input dah kita dapat ni. Jadi tinggal pendengar-pendengar kita yang mana yang apa orang kata dah nampak apa segala info yang ada, insyaAllah bila Betul. once dia dah buka nanti dalam web, nanti boleh mohon. Jangan berebut-gebut, insyaAllah. Mohon seorang-seorang, insyaAllah. Nanti insyaAllah orang kata anda punya permohonan bakal diluluskan, insyaAllah. Yang penting bak kata Cik Zul tadi, ada jawatan kuasa yang akan menapis. So, tak semualah mesti mohon mesti dapat kan. Dan Betul, yang paling betul. penting adalah dia punya perniagaan mesti sudah beroperasi. Betul. Itu untuk program skip yang saya cakap tadi. Kalau untuk program wing, sebenarnya dia tak perlu ada produk pun tak apa. Sebab kita beri bantuan secara zero to hero lah. Maksudnya peserta tu kalau dia tak ada kemahiran apa-apa, datang untuk program wings. Tapi kalau misalnya dia dah ada produk, dia datang untuk program skip ataupun bantuan skip tersebut. Itu ada dua perkara yang berbeza. Wings untuk Okey, faham. skip untuk bantuan peralatan. Saya cakap tadi untuk skip yang kalau dia ada produk, itu yang sebenarnya kita tekankan lah. Tapi tapi macam saya cakap tadi, kalau misalnya betul dia tak ada tapi dia ada usaha untuk melaksanakan perniagaan ataupun memulakan perniagaan, mohon juga, boleh try mohon. Sebab macam saya cakap, kita ada jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk buat penilaian bagi setiap pemohon. Itu pentinglah. Jangan terus berputus asa atau give up lah. InsyaAllah kita akan bantu yang betul-betul memerlukan, kita akan bantu, insyaAllah. Okey Cik Zul, terima kasih banyak. Kita pun dah masuk di penghujung segmen kita. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Zulkifli bin Kadir kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk berkongsi info kepada pendengar-pendengar MKS Open Mind. Jadi insyaAllah pada anda semua kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Cik Zul. Terima kasih. Terima kasih Cik Zul.
hospital ni. Iklan Jopek tau, iklan Jopek. Aku tak sempat lah nak kebut. Main lagi Jopek. Alright. Aku suara memang tak boleh adjust lah. Tahu lah aku punya ni. Suara ni mic ni yang paling kuat lah ni. Tak ramai je komen. Ada apa-apa tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali di dalam MKS Open Mic Dakwah Tanpa Sempadan. Okey, tadi kita dah pun selesai pada segmen yang pertama. So, banyak info-info yang dah dikongsikan. Jadi, kita akan teruskan pada segmen kita yang kedua. Segmen kita yang kedua ni dia special sikit. Dia punya slot yang dipanggil slot inspirasi. So, saya nak mulakan dengan pantun dulu. Ada dua pantun yang saya karang ni. Okey, yang pertama, buah jambu di bawah tangga. Wow. Buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasih ayah sepanjang masa. Tanam keledek tumbuh melata. Tumbuh subur di tepi telaga. Kasihkan anak bersengkang mata. Kasihnya ibu topik utama kita. Sendiri baca, sendiri tekan tau. Sorry. Okey. Okey, kita teruskan dengan slot segmen kita yang kedua, slot inspirasi bersama Ustazah Nazlatul Wardah binti Muhammad Badri, Ketua Unit Pembangunan Keluarga YPKDT. Okey, kita dah boleh panggil Ustazah Nazlatul Wardah. Sementara kita menanti, jadi jom kita selingkan dengan music please. Music please. Mantap Pak Abu. Okey. Selamat datang ke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Oh, mantap. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Ustazah tak dengar? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar insya-Allah. Okey Ustazah, kita boleh teruskan segmen kita ya? Okey, boleh. Okey, so insyaAllah kita nak bercerita tentang slot inspirasi. Jadi malam ini kita mendatangkan khas, kita punya jemputan daripada YPKDT, Ustazah Nazlatul Wardah. So kita nak berkongsi Ustazah, saya minta Ustazah berkongsi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana, kepada juga pada anak-anak muda di luar sana, segala golongan lapisan masyarakat. So apa yang Ustazah boleh kongsikan kepada mereka semua tentang soal adab-adab anak kepada mak ayahnya, yang boleh memberi inspirasi kepada mereka. Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih kepada DJ Syahri. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama Ditori Nazlatul Wardah binti Muhammad Badri dan saya bertugas sebagai Ketua Unit Pembangunan Keluarga di Pejabat YPKDT. Dan saya juga merupakan seorang isteri dan ibu kepada 3 orang anak, serta saya merupakan anak yang keempat daripada 5 orang adik-beradik. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada YPKDT kerana telah menjemput saya dalam slot inspirasi pada malam ini.
hakikatnya saya bukanlah yang terbaik, tapi saya cuba sahut amanah ini dan cuba buat yang terbaik, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Bukan yang terbaik Ustazah, tetapi di antara yang terbaik. Di antara yang terbaik, ada lagi yang terpaling terbaik. Tak payah nak tertukar. Yang paling terbaik itulah yang dipilih ni. Bukan saya. Allah Akbar. Kita apa untuk ni? Okay. Okey Ustazah, silakan. Kita teruskan. Okay, bila sebut tentang adab terhadap ibu dan bapa, saya teringat dalam modul keluarga sakinah, modul kelima, kita ada menyebutkan tentang berbuat baik kepada ibu bapa lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Okay, dalam hadis tersebut ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahawa ada sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, solat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian apa dia? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Itu yang kedua. Dan kemudian apa lagi sahabat tanya? Kemudian Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi kita nampak daripada hadis ini, kesimpulannya adalah berbuat baik pada ibu dan bapa kita perlu utamakan dan sangat merupakan amalan yang sangat tinggi ataupun dicintai oleh Allah berbanding dengan berjihad di jalan Allah. Okey, adik-adik penonton dan pendengar sekalian, saya nak teruskan kepada adab seorang anak kepada ibu. Okey, saya listkan kat sini ataupun saya short listkan cuma 5 sahaja sebab masa pun lalu singkat. Jadi kita ambil yang penting dan itulah yang kita cuba praktikan, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Kat sini InsyaAllah. Seorang anak perlu taat dan patuh pada perintah ibu yang tidak menyalahi syariat ataupun yang tidak menyalahi ajaran Islam. Apapun arahan ibu dan bapa, kita sebagai anak, tak kira lah kita kat luar sebagai apa, pegang jawatan apa ataupun apa status kita, kita tetap seorang anak di rumah. Kita tetap kena patuh arahan ibu dan bapa. Betul. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, sebagai anak, kita perlu jaga perlakuan dan percakapan kita. Okey, untuk lebih detail lagi, hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, boleh semak balik Al-Quran surah Isra ayat 23 hingga 24. Dalam situ, dalam ayat tu Allah ada kata fala takun lahum uffin. Janganlah kamu kata pada ibu bapa walaupun cuma perkataan itu kita nampak macam kecil, tapi itu pun Allah bagi. Jadi maksudnya apa? Kita kena cakap perkataan yang baik pada ibu dan bapa, kena rendahkan suara, kena jaga perilaku kita supaya sopan depan ibu dan bapa. Selain itu, kalau mereka panggil pun kita kena jawab, kena segera menjawab panggilan mereka. Sebab mereka sangat special. Mereka sangat special kepada kita. Orang yang kita wajib hormat. Itu baru 2 poin kan? Okey. Baru 2 poin Ustazah, baru 2 poin. Banyak poin lagi tu. Ya, lagi mana? Okey. Yang ketiga, kita teruskan. Yang ketiga, kita sebagai anak, kita perlu menghormati dan jaga perasaan ibu. Ibu dan bapa. Bukan ibu je, nanti kan tuan bapa marah lah pula kan. So ibu dan bapa. Okay. Dari sudut menghormati ni, maksudnya selain daripada perlakuan kita, kita juga perlu menghormat dari sudut apapun pandangan, apapun keputusan kita yang besar-besar, kita boleh minta pendapat mereka. Sebagai tanda kita hormat kat mereka. Contoh, nak pilih calon, kan, nak pilih calon pasangan, kena dapatkan restu pada ibu dan bapa juga. Sebagai tanda kita hormat kat mereka, nak minta pandangan, kadang pandangan mereka lagi baik daripada apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa terbaik untuk kita kadang sebenarnya bukanlah terbaik sangat. Sebab ibu bapa ni mereka lagi kenal kita ni siapa, sifat kita macam mana.
kelemahan kita apa. Okey, selain tu bagi yang anak-anak yang hidup serumah ataupun tinggal serumah dengan ibu dan bapa, saya sangat-sangat sarankan untuk kalau nak keluar pergi mana-mana, bagi tahu pada ibu dan ayah. Jangan kita mentang-mentang dah besar, mentang-mentang dah kahwin, kita main keluar je. Tiba mak ayah keluar, tengok anak-anak dah tak ada. Gimana kan? Nampak kat situ kita tak hormatkan mak ayah yang duduk bersama dengan kita. Okey. Ustazah, saya nak tanya Ustazah. Dia dalam soal menghormati mak ayah ni, kadang-kadang ada anak-anak yang dia ni menghormati mak ayah. Tetapi mak ayah kadang-kadang mak ni dia ni mulut cakap lepas, kadang-kadang dia ni mulut jahat. Jadi kadang-kadang anak tu macam serba salah. Dia nak menghormati ke dia nak lawan? Macam mana tu Ustazah? Okey. Kalau tanya saya, pendapat saya tetap mereka harus dihormati. Walaupun mereka bercanggah pendapat dengan kita ataupun mungkin ada sifat mereka yang kita tidak suka, tapi still kita kena cakap elok-elok. Kalau pendapat kita lain dengan dia, still kita menolak ataupun cakap dengan nada yang lemah lembut, dengan nada yang rendah. Okey, contohlah. Saya bagi dialog sikit Okey, contoh. Boleh. Kita berdrama swasta sikit. Okey, contoh. Mak, saya rasa pandangan saya saya bukan tak setuju dengan mak, tapi saya rasa saya ada cadangan lain. Apa kata kalau saya cadangkan macam ni. Boleh tak mak? Contohlah. Jadi maksudnya kita bukan menolak mak punya pendapat ni tak bagus lah. Contohnya. Tak boleh. Itu memang nampak kita kurang ajar lah ataupun kurang adab dengan seorang ibu. Jadi saya nak tekankan kat sini, walaupun kita berbeza pendapat ataupun kita ada tak setuju dengan ibu dan ayah kita ataupun mereka ada sifat yang kita tak suka, tapi still kita kena jaga adab kita sebagai seorang anak. Apa pun Dia satu lagi situasi Ustazah. Sebab tadi Ustazah ada sebut pasal soal memilih jodoh. Sebab kita faham zaman hari ni memilih jodoh ni kan dia kebanyakannya memilih pasangan masing-masing sendiri, bukan lagi jodoh daripada mak ayah kan. Jadi misalnya kata gitu, macam sebagai contoh saya nak kahwin, sebagai contoh rumah saya kat rumah contoh. Kan tidur luar malam ni aku. Dia contoh dia dapat pasangan tapi mak dia tak berkenan dengan pasangan dia, dan dia pun dah bagi tahu dengan mak dia nak kahwin juga, tapi akhirnya mak dia cakap kalau kau kahwin juga engkau anak derhaka. Jadi adakah dikira derhaka sebab melawan cakap mak, atau diperbolehkan untuk berkahwin juga time tu? Kalau nak tahu lebih lanjut kena baca buku Modul Keluarga Sakinah. Sebab dalam sebut tentang mendapat restu ibu dan ayah. Kalau nak cari pasangan, nak kahwin, kena mendapat restu ibu dan ayah. Nak baca lebih detail kena semak, kena baca. So apa pun restu mak ayah tu penting restu mak ayah tu penting. Betul. Okey. Okey, nah, teruskan. Cari jodoh ke apa ni? Saya dah kahwin Ustazah, cukuplah seorang. Untuk poin yang keempat, kita perlu sayang ibu dan ayah macam mereka sayang kita daripada kecil lagi Okay. So konsep sayang kat sini bukan setakat kita cuma buat status dekat WhatsApp ataupun dekat FB, saya sayang mak, saya sayang ayah, tapi dari sudut tindakan sebalik. Jadi saya nak menyarankan ataupun nak mengajak semua pendengar, adik-adik, kakak-kakak dan semualah tuan-tuan dan perempuan, saya nak mengajak itu bukan setakat menzahirkan sayang dekat tulisan atau dekat status FB ke WhatsApp ke Instagram dan sebagainya, tapi kena duduk dari sudut tindakan kita. Kita selalu call mak ayah, lalu tanya khabar, bagi hadiah ataupun ni sekarang kan PKP kan tak boleh rentas daerah, kita mungkin boleh video call selalu. Okay, mak betul. Ustazah, saya nak kongsi satu poin Ustazah berkaitan dengan yang kasih sayang seorang ibu ni. Dia yang kadang-kadang kita pelik tengok dalam FB ni, anak-anak buat posting bila tiba masanya hari ibu kan.
Ramai yang buat hari ibu, lepas tu dia ambil gambar potong kek dengan mak dia, tapi dia post dekat dalam FB, selamat hari ibu, ucap daripada saya sayang mak, tapi gambar mak tak pakai tudung. Macam mana tu? Itu pun masalah juga sebenarnya tu. Okey, itu berbalik dengan poin nombor 2 tadi. Apa dia? Poin nombor 2, jaga perlakuan. Jaga perlakuan. Jadi kelakuan kita tu, adakah kita post gambar mak kita tanpa menutup aurat tu menunjukkan kita hormat pada mak ayah? Adakah perbuatan kita tu proper ataupun patutkah kita buat macam tu? Tak. Jadi kita kena fikir balik. Bila kita nak post sesuatu, sekarang kan dah ada handset kan, masing-masing kan canggih kan. Betul. Aurat tu dengan apa? Dengan gambar bunga lah dan sebagainya kan. Betul. Kita buat macam tu. Ataupun nak selamat, tak payahlah post gambar yang tak keluar aurat. Tu je jawapan. Betul. Kalau nak post juga, pastikan gambar mak tu menutup aurat. Ya, betul. Menutup aurat penting, insyaAllah. Kalau tak nanti kita juga yang dapat sahamnya kan, dosa. Betul. Mengaitkan aurat. Okey Ustazah, kita boleh teruskan lagi. Kita ada lebih kurang dalam 5 minit je lagi dalam segmen kita ni. Okay. Poin saya tinggal lagi 1 je. Jadi cukup lah. Alhamdulillah, cukup. Okay. So yang kelima adalah kita sebagai seorang anak, kita seharusnya mendoakan kesejahteraan ibu dan bapa. Bukan ibu je, nanti kan kaum bapa jealous lagi kan. Okay. Jadi macam mana kita nak doakan kesejahteraan mereka? Setiap kali lepas solat, kita doakan. Bukan setakat kita doa. Sekali lagi saya nak ulangkan, bukan setakat kita doakan dekat FB ataupun dekat status WhatsApp ataupun Instagram ataupun Twitter, tapi kita doakan dalam setiap kali lepas solat. Betul. Doakan mereka selamat daripada COVID, doakan mereka selamat daripada bahaya, ataupun kalau bagi ibu bapa yang dah meninggal, doakan mereka selamat daripada azab kubur, azab di akhirat, dan doakan mereka termasuk dalam golongan orang yang beriman, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. So, Ustazah punya poin semua dah habis Ustazah Dah selesai, komplit. Mantap. Maksud kita punya segmen, orang kata, waktunya cukup sharp insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. So, jadi Ustazah dah kongsikan sebenarnya, apa dia Ustazah yang nak dikongsikan lagi? Yang inspirasi tu. Okey. Boleh. InsyaAllah. Okey. Untuk sebelum penutup, saya dah cerita sikit satu kisah inspirasi seorang boleh? anak dengan ibu. Okey. Mana yang saya nak cerita ni merupakan kisah arwah abang saya, di mana saya baru abang saya baru saja meninggal dalam 10 hari yang lalu. Okey. Alhamdulillah, kami dan ramai yang menyaksikan bahawa arwah abang saya meninggal dalam keadaan sangat mudah. Ramai yang menangisi pemergiannya, ramai yang berdoakannya, dan ramai yang cakap arwah orang yang baik. Walhal masa hayatnya kami tak pernah tahu orang apa expectation orang sekeliling terhadap abang macam mana. Tapi bila arwah dah meninggal, baru kita tahu, oh pekerjanya semua cakap dia baik. Orang kampung, kawan-kawan, saudara mara, semua cakap dia baik. So jadi so kami adik-beradik simpulkan salah satu sebab abang meninggal dalam keadaan baik dan mungkin husnul khatimah insya-Allah. Salah satu sebabnya mungkin adalah arwah dapat redha seorang ibu. Untuk makluman semua, ini sebagai kisah inspirasi untuk kita, untuk kami adik-beradik dan untuk semua pendengar, mudah-mudahan boleh jadi inspirasi. Arwah abang saya merupakan seorang, walaupun dia anak sulung, tapi dia tak pernah tinggi suara dengan mak saya. Dia seorang yang lemah lembut, dia rapat dan sayang sangat dengan mak saya. Mak saya pun sangat sangat sayang dan sangat caring dengan abang saya, seolah abang saya tu merupakan anak bongsu. Jadi bila kami nampak sifat ataupun pribadi abang ataupun adab abang, arwah abang terhadap mak semasa hayatnya, jadi kami nampak
kami nampak sifat dia seorang anak yang sangat hormat, mendahulukan mak, dan sangat maaf. Kesimpulannya dia sangat seorang yang berakhlak baik dengan mak, seorang mak. Jadi mungkin itu sebab mak redha dan dia pun dapat redha Allah. Bila ibu redha, maka Allah pun akan redha kat seseorang itu. Dan mungkin itu sebab arwah abang saya dia dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Jadi kami sangat terinspirasi dengan sifat ataupun karakteristik arwah abang kami yang kami pun berharap kami pun boleh dapat mencontohi abang, dan kami teruskan untuk berbuat baik dengan mak kami, sebab arwah ayah dah meninggal dah lama. Jadi satu-satunya yang ada adalah mak. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi pada kami adik-beradik untuk terus menjadi anak yang baik dan lebih baik pada masa akan datang sampailah akhir hayat kami, insya-Allah. Dan saya harap InsyaAllah. sahabat-sahabat kat luar sana pun selagi hayat ibu masih ada, jagalah mereka, hormatilah mereka, sayangilah mereka dan hargailah mereka selagi mereka ada. Tak rugi mana pun. InsyaAllah syurga kita kalau kita dapat menjalankan atau menjaga adab sebagai seorang anak. InsyaAllah ini daripada apa yang Ustazah ceritakan pada arwah abang. Ustazah, boleh saya tahu nama arwah abangnya tu siapa, Ustazah? Nama dia Hairul Ihsan bin Haji Muhammad Yes. Nabi. Khairul Ihsan, insyaAllah. Mudah-mudahan ini antara satu cerita yang menjadi inspirasi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita mengharapkan dalam kehidupan kita ni ialah mendapatkan husnul khatimah, iaitu pengakhiran kehidupan yang baik. So, yang mana masih lagi ada ibu, tolong jagalah ibu sebaik mungkin. Jagalah ibu anda, layanilah mereka seperti raja, insya-Allah. Rezeki kita juga akan melimpah ruah seperti raja. Kita nak mendapatkan redha daripada, bab kata Ustazah tadi, nak dapatkan redha daripada Allah, pastikan ibu meredai kita. Sebab jadi saya nak menyanyi dalam satu tadi rakaman nyanyian ni yang saya nyanyi live. Saya nak memotik dalam satu daripada kumpulan Faiz. Setitis air mata ibu yang gugur kerana kesedihan. Setitis air mata ibu yang gugur kerana kesedihan, tertutup pintu syurga buat selama-lamanya. Tuan-tuan, pastikan ibu kita menangis, biarlah kerana gembirakan akan diri kita. Jadi insyaAllah terima kasih banyak Ustazah. Saya pun nak nyanyi, nak sama sikit lirik dia. Jangan hujan nanti. Keredaan Allah terletak pada keredaan ayah ibu. Dah itu je lah. Ustaz Api nak nyanyi tak? Ada. Nak nyanyi juga? Okey, silakan. Tak apa, saya nanti. Hujan ni. Okey. Jadi insyaAllah dalam surat inspirasi ni, mudah-mudahan apa yang Ustazah kongsikan memberi inspirasi kepada kita semua dan juga khusus kepada pendengar-pendengar kita malam ni, insyaAllah. Yang penting apa yang saya katakan tadi, dalam kehidupan kita nak pastikan kita memperoleh husnul khatimah. InsyaAllah nak mendapatkan husnul khatimah, senang saja, berbaktilah kepada ibu kita. Layanilah ibu kita, insyaAllah. Yakin kita melayani ibu kita, syurga sebagai gantinya untuk kita nanti, insyaAllah. Okey Ustazah, ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan MKS Open Mic, dan insyaAllah kita ada masa dan ruang kita berjumpa pada masa akan datang. Terima kasih banyak Ustazah. Okey, kita berhenti seketika dan kita bagi laluan pada iklan dan kita kembali selepas ini. Asal lagu lain apa? Aduh. Mic aku problem lah. Aku cuba ni lah, ni paling tinggi lah mic aku. Tak apalah.
bagikan kawan sikit lagi 2 segmen lagi. Ready. Jangan aku open mic dulu. Macam mana? Alright, ready. Okay. Okay, teruskan. Okay, bertemu kembali dalam MKS Open Mic. Dan hari ini insyaAllah kita akan main segmen yang ketiga. Jangan gelak, Jangan tengok jangan gelak. Kenapa gelak? Segmen. DJ Syahid. Ada orang kritik kat belakang ni ah. Okey, DJ Hamid silakan. DJ Afif. Silakan. Ain tu kuat sangat tu. Ain tu. Aing go Okay, hari ni kita akan masuk segmen yang ketiga. Kita akan main slot suka-suki yang diberi nama MKS Super Spontan. Oi, suka sangat tu Ustaz, suka sangat tu. Okey, jadi kita akan invite 2 orang untuk bermain dengan kita. Okey, siapa tu yang nak di-invite tu? Siapa tu? Dah ada ke pemainnya tu? Ada, dah ada. Dah ada dah. Kita ada sukarelawan ni yang nak main. Okey, Ada. mantap. Tunggu jap. Mantap Pak Abu. Okay, jap, test suara. Ah. Nak test suara. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, anda sedang berada dalam program MKS Open Mic anjuran YPKDT Johor Bahru. Okay, kita dah ada seorang peserta kita. Okay. Wah, okey. Ni antara lelaki dengan perempuan ni. Lelaki versus wanita lah. InsyaAllah lelaki pasti menang. Ya ke? Pasti ke? Wanita pastikanlah. Oh, dia automatik ah. Bila sebut wanita pastikanlah. Dia automatik lah keluar macam gitu. Kita tunggu madam. Ramal sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ui, macam nak pergi mahkamah. Aku sebenarnya baru nak cakap kita punya pemain jemputan ni macam ada kes kat mahkamah. Okey, tetamu kita yang kedua dah masuk. Okey. Madam. Okey, kita tunggu Madam Puan Hayati. InsyaAllah. Okey. 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 Dah boleh? Okey, silakan Ustaz. Ni DJ Afif, silakan. Saya akan bagi penerangan sikit. Kita akan main segmen Super Spontan MKS hari ni. Siapa kalah, kita akan minta RM100 untuk masukkan dalam beg ini. Kita akan bagi tahu lah. Hari ni kita akan main pemberita 100? 100. Okey, kita hari ni akan main pemberita kepala 3. Cara dia main, kita akan bagi satu situasi macam satu tempat. Kita akan jadikan 3 orang pemain. Kira kalau lambat untuk sebut perkataan dan peraturan dia, pertama, bila kita cakap, kita boleh keluarkan satu perkataan. Tak boleh lebih. Lebih, out. Okey. 100 masuk dalam out. Rasanya kita test dulu. Kita test dulu. Kita test dulu. Tengok kita punya pemain ni faham tak faham. Okey. Kenapa nak test? Takut kalah ke? Ya. Kita nak kalah. Kita nak supaya nak tanya Madam faham tak? Madam faham tak permainan ni? Suara. Madam? Madam faham? Ya. Hello Madam. Ya, suara ada. Madam Yes. Madam jelas tak perjalanan untuk kita punya game kita ni?
Faham. Faham. Okey, tak apalah, kita test dulu. Kita test sebab kita nak bagi pemahaman kepada yang menonton. Boleh dia supaya dia tahu macam mana perjalanan dia. Okey, kita test. Siapa yang nak tawar diri untuk jadi kepala 3? Ada? Cari? Okey, tak apa. Kita ambil agak. Saya Tak dulu. ada masalah. Aku. Start. Aku lah. Okey. Okey. Sila. Okey. Ya. Situasinya Siapa dia main ni? Apip. Siapa lagi? yang first? Siapa first? saya, Okey. DJ yang kedua? Afif, Afiq. Kak Amal. Afiq. Kita Tak ada, main je DJ Afif, Amal dengan Madam. Okey. 3 orang. Silakan. 3 orang. Main je terus. Okey. Kita orang DJ, saya dengan Nasir rehat je sebab kita tahu lelaki menang. Okey. Pertama saya dulu, kedua Adam. Okey. Okey. Kita bagi situasi dia, salah seorang dia pergi ke panggung wayang. Dia nak beli popcorn. Okey? Faham? Okay. Okey. Kita mulakan. 3, 2, 1. Makan. Popcorn. Nampak Beda. dah nampak dah siapa yang kalah. Beda. Dah cakap sedap pun tak dengar Tak dengar, kena kuat sikit benda. Sedap. Kena kuat sikit satu Madam. Sekali lagi. Okey, lagi sekali. Tapi yang penting lelaki wanita, lelaki 1, perempuan 0. Okey. Mantap. Okey. Tak ada. Itu percubaan saja Okey, round 2. Okey. Round 2. Okey. Di Dewan Makan, pelajar ingin membeli makanan di kaunter. Okey. 3, 2, 1. Mi. Okey. 3, 2, 1. Afiq tak dengar. Goreng. Tak dengar. Aku dah cakap dah kita menang. Itulah, dah cakap dah kita menang. Itu semua alasan itu. Alasan semua tu. Mana Okey, boleh. tak apalah. Saya Okey, gini. Memandangkan Madam punya line ada problem. Okey, kita masuk Nasir, Apip, Amal. 3 orang. Okey. Saya hakim, tak boleh join. Okey, boleh. Takutlah tu. Nombor 1 Apip, nombor 2 saya, nombor 3 Amal. Okey. 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 Syari bagi situasi. Ikutlah pada awak situasi apa? Okey. Seorang pesakit beli ubat di kaunter klinik. Kantor klinik 3, 2, 1. Ubat. Batuk. Ni? Saya Siapa yang nombor 2? Saya nombor 2. Okey, Sorry. okey. Okey, Nombor saya. Allahu Akbar. Okey, semula. Sorry. Amal nombor 3. 3, Okey. 3, 2, 1. Ubat. Batuk. Ini? Makan. Rasa. Sedap. Mesti. Beli. Sekarang? Itu. Dekat. Farmasi? Kedai. Farmasi. Alah, kacau lah suara tadi kacau. Aduh. Nampaknya satu Tadi kita dah 2 kan? 2-0 kan? Kita dah 2. Dah 2-0 baru 2-1. Oh, 2-1. Okey, satu lagi situasi. Man still win, okay? Okey, Syari pula. Okey. Saya jadi pengadil. Syari masuk. Alamak. Syari masuk. Saya pengadil. Okey. Okey, nombor 1 Apip, nombor 2 Amal, saya nombor 3. Jadi wanita kat tengah-tengah. Biar dia kena himpit, biar dia stres sikit. Okey. Okey. Situasinya seorang pergi beli makan kat kedai mamak. Pergi beli 3. makan je. Okey lah tu. Okey. Okey. Okey, cepat. 3, 2, 1.
Makcik, Nak. Beli. Maggi, Cukup. Duit. makan. Makan. Tak. Makan. Ah, Ah, ada ah. tu. Okey, salah. Okey. Lagi. Okey, ni last. Okay, last. Ni sebab seri kan? Ni seri kan? Okey, saya jadi pengadil, Nasir, Ustaz Syahdi dengan Amal. Okay, boleh. Ni last Last kita kena menang. Dua sama ni. Syahdi, dua sama ni. Jangan malu. Jangan buat malu lelaki. Lain tadi tak ada. Okey. Okay. Sadis Pak Abu. Okey. Okey, situasinya seorang nak naik bas maju. Naik bas maju. Ha, Okay. 3 2 Sekejap, siapa nombor 1, 2 dan 3? Bagi tahu dulu. satu Nasir, Okey. kedua Kak Amal, ketiga Syahri. Okey, Ini naik bermantap. apa? Naik bas maju Ha. 3 Okey. Okay. Okay. Okay dah Okay. Saya Nak. Naik. bas Itu. Pergi. ke Kedai. Beli. sesuatu Yang. Untuk saya Makan. apa? sedap lah. Mana ada sedap Dah, ni? tu tak boleh. Oh no. Tak boleh. Dia dah kedua perasaan. Nampak je kalah. Nampak je kalah hari ni. Aduh. Okay. Tahniah lah wanita boleh menang. Boy. Orang kau. Jadi 100 masuk dalam bank Ada 3 orang. Mana ada. Saja je 100 tu. 3 orang ada 300. Oh. Okay. Aduh. Terima kasih Amal. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okey. Okay, bye. Bye. Okey. Terima kasih Kak Amal. Ui, sadis baik. Kita boleh kalah ni. Alamak. Tak. Dia sebab lain lambat. Lain lambat sangat. Keluar. Itulah lain lambat. Amal masuk je lambat lain. Allahu Akbar. Okay. Okey, so Okay, seterusnya. Dia kena kick. Okey, Amalina pun dah left. Okey, kita dah selesai tadi segmen ketiga soal suka-suki bersama dengan DJ Afif, pemberita berkepala 3. Okey, so kita terus pada segmen tak tepuk langsung lah bila aku cakap dak ni. Aku cakap, aku tekan Okey. So kita teruskan kepada segmen yang keempat. Ini segmen yang terakhir kita pada malam ni dalam MKS Open Mic Dakwah Tanpa Sempadan. Okey. So saya nak tutup dengan pantun. So kalau ada sahabat-sahabat nak memberi, dipersilakan, tak ada masalah. Okey. Jari terluka nampak berdarah. Jika dibiar, boleh jadi bernanah. Kalau dah sampai penggerak sakinah, maknanya kita dah masuk segmen Keluarga Sakinah. Okey, kita dah boleh panggil Ustaz Nur Rashid, penggerak Sakinah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Okey, sedikit pesanan daripada penaja, pesanan daripada Okey. penaja. Okey, baru nak pesan, Ustaz dah masuk. Okey. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang anda sedang bersiaran langsung program
MKS Open Mic bagi siri yang pertama anjuran Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim daerah Johor Bahru. Tepuk tangan sikit, Bib. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan sikit, tepuk tangan. Dakwah tanpa sempadan. Okey, selamat datang. Selamat datang kepada Alhamdulillah. Ustaz Rashid. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua DJ yang sangat menceriakan suasana. Ciri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan Okey, Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sekarang kita sudah berada pada slot yang terakhir iaitu slot Keluarga Sakinah. Slot Keluarga Sakinah ini adalah satu slot yang mana tetamu kita, penceramah kita, pengisi slot kita akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk membina tips keluarga yang bahagia menerusi modul Keluarga Sakinah terbitan daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita dah tak sabar nak mendengar daripada tetamu kita. Dan sebelum tu insya-Allah kita ingin mohon kepada tetamu kita untuk memperkenalkan diri dulu dan seterusnya insya-Allah kita akan berkongsi untuk slot Keluarga Sakinah. Persilakan. Boleh insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada slot yang terakhir untuk bersama dengan saya. Saya Haji ataupun Ustaz Haji Nur Rashid bin Haji Muhammad Yassin merupakan penggerak modul Keluarga Sakinah bagi Parlimen Iskandar Puteri. Dan kami di Yayasan Pembangunan Keluarga, penggerak-penggerak ini, kami dipertanggungjawabkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ceramah-ceramah MKS modul ataupun program pembangunan keluarga untuk disampaikan ke tengah masyarakat ataupun komuniti. Dan untuk makluman seperti mana kita semua maklum, hari ini kita pastinya tak dapat terjun ke tengah masyarakat disebabkan oleh COVID-19 seperti mana yang Betul. DJ Apip tadi telah memaklumkan tentang apa nama ni tadi, tentang bilangan kes, bilangan kes COVID-19 yang sangat-sangat menggerunkan kita sekarang ni. Saya nak mulakan dengan ayat suci Al-Quran berkait dengan modul Keluarga Sakinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak beritahu kita bahawa di antara tanda-tanda kebesaran ciptaan Allah itu, Allah menjadikan hidup kita manusia ni saling berpasangan. Saling berpasangan, lelaki adanya wanita dan wanita saling memerlukan dengan lelaki. Dan apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kita saling cenderung sesama mereka. Dan kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan kemudian mereka ni pula dieratkan dengan kasih sayang dan juga saling belas kasihan sesama mereka. Ini sebagai satu tanda kebesaran Allah bagi mereka yang nak menggunakan akal fikiran, untuk memikirkan tentang ayat kebesaran ayat Allah ni. Boleh makluman DJ yang mulia yang saya muliakan. Oh, mantap yang mulia. Dan semua para penonton juga. Mentang-mentang pakai tanjak Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, tidak ketinggalan kepada semua para penonton bahawa kalau kita amati dalam modul Keluarga Sakinah, dia ada 10 modul. Dan modul pertama dia bermula, dia adalah bawah kendalian JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri, dan mula pada modul 2 menjadi milik Yayasan Pembangunan Keluarga. Dan kalau kita selusuri satu demi satu mulai pada modul yang kedua,
kalau kita selusuri, kita akan dapati bahawa semua modul kesakinah ni dia ada kait dengan tajuk yang kita perbincangkan pada malam ni. Iaitu kaitan dengan kedua ibu bapa. Keutamaan kedua ibu bapa. Kalau perempuan tengok modul 2 program 1, aktiviti 7, ada penyerahan dan penerimaan tanggungjawab oleh ayah kepada anak menantu dia. Kerana bila dah dijab kabulkan, maka ayah dan ibu kita ni yang melahirkan kita, itulah ayah dan ibu kita, betul lah. Itu satu. Ibu namanya ayah kandung, ibu kandung. Tetapi jangan lupa bahawa ibu dan ayah mentua juga adalah ayah kita. Betul. Kenapa? Pasal dia bersifat musakharah, pasal kita dah ikat dengan anak dia. Dan penerimaan tanggungjawab aku terima nikah tadi tak cara langsung menjadi tanggungjawab lah kita dengan kedua-duanya sekali. Okey, tu. Dan kemudian seterusnya modul 3 pun ada. Belayan kasih sayang suami isteri itu ada kaitan dengan pasal panduan dia daripada ibu dan ayah dulu. Dan modul 4 ada belayan kasih sayang terhadap anak. Itu ada contoh juga bagaimana ibu kita pernah turunkan kasih sayang tu kepada kita. Modul 5, mohon restu ke ibu bapa. Dah pasti dah di situ ada hak kita terhadap kedua ibu bapa. Dan seterusnya lah, modul 6 ada, modul 7 ada, modul 8 ada, modul 9 ada, bahkan husnul khotimah sampai kita nak menghembuskan al-fatihah pun masih lagi ada pembabitan modul tentang kedua ibu bapa ini. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Ustaz, Ya. tanya Ustaz. Ya, boleh. Ustaz baca modul 1, modul 2, modul 3. Sebenarnya Ustaz rujuk kat mana Ustaz? Buku mana Ustaz? Rujukan kita seperti yang kita maklum bahawa kita ada buku panduan sakinah. Tak nampak lah Ustaz, sebab Ustaz background tu. Background. Tak ada upaya lah siapa. Tapi inilah buku rujukan kita. Boleh nampak. Ustaz Syari ada tak buku MKS? Okey, ni nampak. Okey, nampak. Falyatafaddal. Tu. Okey. Sahabat-sahabat kita pun sebenarnya merupakan pegawai MKS juga. Daripada parlimen masing-masing. Maka inilah rujukan kami untuk menyampaikan modul ni. Sebab tu saya sebut modul untuk panduan kita semua. Boleh tuan Boleh. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu firman Allah disebutkan suratul Isra ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. 1. Wabil walidaini ihsana. 2. Ringkasan ayat ini maksudnya apa? Allah telah memerintahkan kita semua alla ta'budu, jangan menyembah lain daripada Allah ataupun kecuali Allah saja. Maksudnya tolong jangan syirikkan Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya diiringkan dengan wabil walidaini ihsana, terhadap kedua ibu bapa hendaklah kita berlaku ihsan, buat baik kepada ibu bapa. Dalam satu kata syair, tadi Ustaz Nasir pun saya ada dengar jugalah, saya follow daripada awal tadi. Dia ada sebut dia sebut tentang keredaan ibu bapa. Di situ letak yang keredaan Allah. Boleh Boleh. Tadi dengar Ustaz Syari je dengan Boleh Ustaz. Kita dengar sama Ustaz. Maridallahi illa fi ridha'il walidaini. Tak apa, dia serak-serak bahasa Caila. Ul kauni illa bihananil abawaini. Bihananil abawaini. Tiada redha Allah selain redha ibu bapa, tiada kekal dunia selain kasih ibu bapa, selain kasih ibu bapa. Ini rangkap ini ada kaitan. Rangkap ini ada kaitan dengan yang Ustaz Nasir sebut pada slot saya slot Ustazah Wardah tadi. Ya betul Maka tak dapat tidak untuk dapat keridhaan Allah, inilah kasih sayang ibu bapa tak boleh lekang daripada kita anak-anak.
Sebab tu selagi anak tu masih lagi anak tu masih punyai kedua ibu bapa, tolong jangan abaikan tanggungjawab kedua ibu bapa. Sekurang-kurang zaman sekarang ni kita apa nama ni? Kita zaman yang canggih ni, kita ada telefon mak ayah kita. Ibu sekurang-kurang mak ayah kita kadang-kadang dia tahu pada musim PKP ni kita tak boleh nak balik. Sekurang-kurangnya bila dia dengar suara kita dia akan ya Allah sejuk hati dia. Ada dia faham kita tak dapat balik kerana itu. Baik. Teringat saya pada satu kisah. Kisah ni kisah riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ni lebih terkenal dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kenapa digelar dengan Abu Hurairah? Pasal dia kalau berjalan dia mesti bawa anak kucing. Dia sentiasa bawa bersama-sama dia serta dia anak kucing. Sehingga kan Rasulullah kata, itu Abu Hurairah datang. Cuma jangan sebutlah Abu Hurairah tu dengan terjemahan Melayu, dia tak sedap. Bapak kucing, dia tak sedap. Kalau terjemahan Melayu tak sedap. Kalau sebut dengan Arab sedap. macam Abi Hafsin. Abi Hafsin tu maksudnya Hafsin tu singa. Memang cantik. Tapi kalau sebut Melayu memang tak sedap. Apa cerita dia? Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki Arab, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu tuan-tuan para penonton sekalian, seperti DJ-DJ yang saya kasih, pada saat itu lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah harus aku berbuat baik?" Maka Rasulullah kata, "Kepada ibumu." Kemudian lepas pada ibu siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi? Lepas itu siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Lepas itu lagi ya Rasulullah? Kepada ayahmu. Artinya kemuliaan ibu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, betapa pentingnya ibu dalam hidup kita. Maafkan saya Baik, tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Saya nak bawa 3 pendapat mengenai kenapa ibu, kemudian ayah. Kata Maula Syekh Ali Al-Qari, dia kata apa tuan? Dia kata sebabnya ialah kenapa Rasulullah mendahulukan ibu sebanyak 3 kali banding dengan seorang ayah, kerana disandarkan kepada firman Allah surah Aqaf ayat 15. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Artinya saya ringkaskanlah, maka ibu tu telah mengandungkan si anak tu dengan penuh kurha, kepayahan. 1. Dan begitu juga ketika melahirkan, ya Allah, lagi payah. Kerana sebenar-benarnya sakit, selepas sakitnya mati itu, Rasulullah kata itulah sakit seorang ibu melahirkan seorang anak. Yalah, cuma kita lelaki lah tak merasakan kesakitan itu. Walaupun kita tak rasa tuan-tuan, sebab tu dalam modul keluarga sakinah, dia ada satu apa nama, apa yang dikatakan betapa pentingnya si suami, si ayah, bakal ayah tadi, untuk bersama-sama dengan isteri yang bakal melahirkan anak, supaya dapat apa nama tu, dapat memberikan kekuatan bagi si ibu yang bakal melahirkan anak. Itu kita support dia dengan gitu ya. Okey Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terlalu banyak perkongsian Ustaz pada malam ni yang di-sharekan bersama dengan kita punya penonton. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita pun lihat waktu hari ini kita tengok sebahagian daripada segelintir, bukan sebahagian lah, segelintir daripada manusia yang bergelar ibu, ada sebahagian yang baik, alhamdulillah. Tapi ada sebahagiannya yang tidak menghargai rezeki ataupun kurniaan yang yang anak berikan kepada mereka. Bahkan bukan itu saja, anak pun hari ini pun kita tengok di kalangan anak ada yang tidak menghormati ibu bapa kan. Jadi benda ni menyebabkan berlaku kerisauan di kalangan kita semua. Jadi untuk yang terakhir Ustaz, untuk last Ustaz boleh tak kongsi dengan kami nasihat Ustaz, harapan Ustaz, nasihat kepada mereka ni yang bergelar anak,
yang mempunyai kedua orang ibu bapa yang ada tu alhamdulillah. Tetapi yang telah meninggal dunia, bagaimana caranya untuk apa kita nak kata apa, kalau yang dah meninggal dunia tu macam mana cara kita nak berbakti kepadanya walaupun dah meninggal dunia. Jadi itu yang kita minta Ustaz berkongsi dengan kami, nasihat dan harapan kepada kami ni sebagai seorang anak untuk menghormati terhadap ibu bapa kita, Ustaz. Baik, terima kasih kepada DJ Nasir. Sebelum saya nak masuk pada jawapan itu, saya nak beritahu kenapa kita kena buat baik kepada ibu bapa. Kenapa kita kena buat baik kepada ibu bapa? Di antara rahsia, kelebihan, kenapa wajib kita buat, kenapa Allah perintahkan wajib buat baik kepada ibu bapa tadi? Pertamanya tuan-tuan, dalam satu nas Al-Quran, disebut dalam surah Maryam, silap saya, ayat ke 30 ataupun 32 gitu, di mana pada ketika itu Nabi Isa telah memberitahu wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maksud dia apa tuan? Maksud dia, kalaulah dan aku Isa, dengan sebab aku buat baik kepada ibuku, dengan sebab itu Allah telah menjadikan aku tidak bersikap keras. Tidak bersikap keras dan juga tidak menderita kerana itu. Nampak tuan Betul. Bila kita buat baik, kadang-kadang pusingan baik tu dia akan balik kepada kita. Hari ini tuan-tuan, kita tak tahu macam ada orang terlantar di rumah tu. Kenapa? Kadang-kadang mungkin apakah ada kaitan, mungkin dulu dia pernah buat sesuatu yang tak baik pada mak ayah dia. Tapi kita tak nak jadikan itu sebagai tajuk perbahasan lah. Ya, tapi kita sebagai anak buat baiklah pada ibu bapa, dan saya Allah akan jadikan baik itu akan balik kepada kita. Artinya anak-anak kita akan buat baik pada kita. Baik, yang akhir sekali tuan-tuan. Dan yang akhir sekali iaitu bila seorang tu buat baik kepada ibu bapa, pastinya ibu adalah wali-wali keramat. Ingat lagu kasihnya ibu, bukan kasihnya ibu, lagu Sudiman, Arwah Sudiman. Dia merupakan wali-wali keramat. Kalau mereka berdoa, pasti mustajab. Dan orang yang buat baik kepada ibu juga, dia pasti mustajab doa dia. Jadi izinkan saya nak tutup dengan satu kisah pendek lah. Walaupun kisah ni agak panjang, tapi saya nak pendekkan. Dan kisah ini disebut dalam hadis panjang daripada Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Abi Hafsin. Apa cerita dia tuan-tuan? Rasulullah SAW pernah meninggalkan satu amanat ataupun amanah kepada Umar. Kalau tak silap dia bersama Ali, tapi oleh kerana hadis ni disebut oleh Sayyidina Umar, maka Umar ceritakan hak dia je, diri dia untuk bertemu dengan cari bila datang satu kafilah datang daripada apabila dia datang daripada maafkan saya kejap. Bila dia datang daripada Yaman, cari orang bernama sekian. Maka selepas kewafatan Rasulullah SAW, Omar dengan ada seorang sahabat lagi sentiasalah bekerja. Asal ada kafilah datang daripada Yaman, dia akan cari ada tak nama orang ni, ada tak nama orang ni, ada tak nama orang ni. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, telah beberapa masa berlalu, namun demikian nak menunjukkan bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kerana Rasulullah bersifat sadikun masdukun, dia benar lagi membenarkan apa yang dibicarakan. Sebab tu tuan-tuan, ketika Rasulullah menyampaikan itu, Umar tunggu dan akhirnya menjadi asbab Umar pernah tanya ada satu kafilah yang sehingga Umar dapat bertemu dengan orang yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah. Dan orang itu, kalau saya sebut namanya, sudah pasti tuan-tuan kenal, iaitu Uwais Qarni. Seorang yang sepatutnya hidup pada zaman Nabi, boleh bergelar sahabat, tapi kerana memuliakan ibunya, dia telah sangat tinggi ketaatan dan juga bakti kepada ibunya. Dengan sebab itu tuan-tuan, ketinggian bakti ni tak ada tolok bandingnya, sehingga setelah Rasulullah wafat, dia pernah datang jumpa, pergi ke rumah Rasulullah untuk bertemu Rasulullah, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu.
Tapi akhirnya tuan-tuan sampailah kepada kewafatan Rasulullah. Dan setelah itu kewafatan pula ibunya. Dan dia dikenali sebagai seorang yang seolah-olahnya tidak siuman. Kerana waktu itu hati dia hanya dengan Allah. Setelah kematian kewafatan ibunya, hati dia hanya dengan Allah. Setelah bakti kepada ibunya tak ada lagi, maka baktinya terus menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesimpulan daripada cerita ini, Rasulullah telah memesan kepada Umar, cari orang bernama sekian, mintalah doa pada dia, kerana doa orang-orang yang taat kepada ibunya, Masya Allah, adalah sangat makbul. Dan mudah-mudahan kita juga yang masih ada mak dan ayah, buatlah bakti supaya doa kita juga akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai akhiran daripada solat saya ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan bakti kepada ibu kita dan juga ayah kita. Dan akhirnya jangan lupa dengan satu firman Allah dalam surah Isra ayat ke-24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, rahmatilah, berilah belas kasihanmu kepada kedua mereka, ibu dan ayahku, kerana mereka telah mendidikku sejak kecilku. Mudah-mudahan dengan doa itu sampai kepada mereka, walaupun ibu kita masih hidup, teruskan doa. Kerana orang yang tidak berdoa untuk ibu bapa ini dianggap sebagai anak durhaka. Saya rasa cukup setakat itu untuk perkongsian kita malam ini. Mudah-mudahan dia akan memberikan kebaikan untuk DJ kita. Makin syadu nampaknya. Dan semua para terima kasih banyak sekali. Menusuk ke jiwa. Menusuk ke jiwa, betul. Sampai macam termenung sekejap dengar ustaz bercakap Sebenarnya saya pun sebab sebenarnya. Okey, terima kasih banyak, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Nur Rashid di atas perkongsian yang sangat bermakna, sangat menusuk ke jiwa, sangat menyentuh perasaan. Kita doakan mudah-mudahan daripada MKS Open Mic siri pertama ni dapat sekurang-kurangnya kami termasuk kami DJ dan semua penonton, kita dapat bermuhasabah. Di kalangan kita ni ada yang mungkin kita membuat kesilapan terhadap ibu bapa, cepat-cepat kita mohon maaf dan kita sentiasa minta kepada mereka supaya sentiasa mendoa kita, sebab doa ibu tak dihijab. Doa ibu tidak pernah dihijab. Allahu Akbar. Jadi sebab tu kita gunakan yang hidup, mana-mana yang ibu dan ayahnya masih hidup, manfaatkanlah mereka, mintalah doa kepada mereka untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Boleh saya undur diri. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. So, alhamdulillah kita dah selesai. Kita pun dah selesai slot yang terakhir, slot keluarga Sakinah. So, bila selesai sahaja slot keluarga Sakinah itu tadi, maka apa? Maka tamatlah program kita. Tamatlah kita pada malam ini. Jadi saya sebenarnya masih terkesan sebenarnya dengan cerita Ustaz Uwais Al-Qarni. Kita faham cerita Uwais Al-Qarni, tapi kita lama dah tak orang kata mengingat kembali kisah Uwais Al-Qarni. Tapi bila Ustaz bercerita balik, teringat semasa zaman-zaman sekolah dulu Ustaz selalu bercerita. Jadi kita macam termenung, terimbau balik kenangan waktu dulu. Jadi macam termenung sekejap. Ya, betul. Dulu kita sebagai anak, tapi sekarang kita dah kita dah jadi bapa, kita sudah memiliki betul anak. Kan? So, terasa macam ada orang potong bawang lah. Jadi saya rasa kita tak perlukan masa yang terlalu banyak nak orang kata nak set up untuk 2.0. Mungkin kita boleh buat segera waktu yang seboleh mungkin. Macam apa cakap malam ni. So orang kata secepat yang boleh lah kan. Kita dah buat 2.0 ni, insya-Allah mudah-mudahan dia boleh
memberi kesan lagi kepada semua pendengar-pendengar kita, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Okey. Allah sekalian, kita nak maklumkan pada tuan-tuan, insya-Allah kita melalui Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, kita sudah merancang dan insya-Allah kita akan sentiasa mengadakan pelbagai aktiviti-aktiviti khusus berkaitan dengan modul keluarga sakinah secara atas talian. Dan platform yang Betul. kami gunakan adalah platform page Facebook YPKDT Johor Bahru yang tuan-tuan sedang menonton ni. Jadi saya ajak tuan-tuan yang sedang menonton ni boleh like dan boleh follow page Dan kami. share. Dan insya-Allah kita akan sajikan pelbagai aktiviti-aktiviti dan menarik. Bukan itu saja, bahkan kita akan kongsikan juga info-info terkini, bantuan-bantuan dan inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Okey, DJ Afif. Ada nak cakap apa-apa sebagai penutup? InsyaAllah. Terima kasih kepada penonton-penonton yang yang sudi melihat Yang tak apa. yang sudi melihat kita di sini. Sebab apa, insyaAllah nanti akan datang ada lagi hati ke hati. Lepas tu ada yang tentang borak santai 2.0. Kita tunggu je, insyaAllah. Kita jangan InsyaAllah. Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, kalau boleh kita tengok je. Kalau ada notification tu, kita cepat-cepat masuk. Kita bagi komen, kita bagi share. InsyaAllah benda tu dia akan jadi saham untuk kita dapat pahala juga. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Ustaz Syari mungkin boleh kongsikan apa contoh program yang kita akan laksanakan? Okey, so untuk MKS Open Mic, insyaAllah memang confirm saya akan buat untuk 2.0. Kita akan cuba bincangkan nanti. Confirm 2.0 kita akan buat. InsyaAllah apa yang kurang malam ni, kita untuk 2.0 kita akan tambah baikkan lagi, insyaAllah. Kemudian sebenarnya Ustaz Afif sebutkan tadi, DJ Afif sebutkan tadi, DJ Afif. Rasa sedap sikit nama dia, DJ Afif menyebutkan tadi, iaitu Bicara Santai. Bicara Santai bukan 2.0 Ustaz Afif. Dah masuk 3.0 nak bicara santai. Bicara santai dah 3. Borak santai. Bicara santai Yadim, salah. Borak santai 3.0 insyaAllah. Kita pun akan rancang juga Borak Santai 3.0 dan juga Bicara Hati ke Hati untuk penggerak wanita. Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor juga kita akan teruskan juga program-program insyaAllah. Untuk tahun ni kita fokus pada 3 program ni. Mungkin pada masa akan datang tak tahulah kalau ada idea lagi untuk program keempat. Dan ada satu lagi program yang kita akan rancang adalah Diary Penggerak Sakinah. Diary Penggerak. Dia macam ibarat masuk Akademi Fantasia lah kan. Dia ada diary dia punya ni kan. Jadi insyaAllah nantikanlah apa yang DJ ni buat dekat rumah, berkembang dengan kain plekat ke macam mana ke. Itu diary lah tu kan. Kita akan tengok macam mana nanti insyaAllah. Okey, Ustaz Nasir sebagai penutup. Okey, saya rasa itu saja daripada pihak kami. Kami YPKDT Daerah Johor Bahru ingin memohon maaf jika sekiranya kami ada kesilapan khususnya berkaitan dengan teknikal pada malam ni. Kami mohon sangat kemaafan sebab ini adalah kali pertama. Kami mohon maaf dan insyaAllah pada sesi akan datang kita akan tambah baik lagi. Dan kita ingin mengucapkan penghargaan kepada tetamu-tetamu yang dijemput. Tepuk tangan sikit. Kita ingin mengucapkan tetamu kita pada malam ini iaitu Encik Zulkafli bin Kadir, Ketua Bahagian Pembangunan Keluarga Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim di atas perkongsian dalam slot info YPK. Kemudian tetamu kedua kita Ustazah Nazhatul Wardah binti Badri yang berkongsi berkaitan kita dengan slot inspirasi, dan yang ketiga adalah slot MKS Super Spontan. Tetamu kita kita kalah Amalina dan Nur Hayati Madam. Dan yang terakhir kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nur Rashid di atas slot Keluarga Sakinah. Terima kasih. Jadi insyaAllah saya rasa itu saja. Nantikan program-program kita di page YPKDTJB. Nantikan dan terus follow daripada kami, dan kami akan share sebanyak mungkin info-info berkaitan dengan YPKDT kepada anda semua. Jadi saya rasa setakat itu saja pertemuan kita. Okey, boleh. InsyaAllah kita bertemu pada sesi akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Panggil semua masuk ah. Besok masuk ah.
Tuan-tuan. Siaran dah habis. Kita nak bergambar. Kita nak bergambar beramai-ramai. Okay. Kalau ada yang nak join tu boleh datang ke konti kita Boleh, PKP. ketuk di pintu office. Nanti kita buka. Nanti sampai surat cinta. Surat cinta kan. Kalau yang nak join tu boleh datang ke konti kita Okey, Ustaz Rashid dah masuk. Okey, kita nantikan yang lain. Boleh, PKP. ketuk di pintu office. Nanti kita buka. Nanti sampai surat cinta. Surat cinta kan. Kalau yang nak join tu boleh datang ke konti kita ketuk di pintu office. Kita ambil gambar dulu. Kita ambil tunggu. Kita ambil gambar dulu. Kita 4 orang dulu. Okey, ready. Sampai surat cinta. Surat cinta kan. Kalau yang nak join tu boleh datang ke konti kita 1, 2, 3. ketuk di pintu office. Kita ambil gambar dulu. Kita ambil tunggu. Kita ambil gambar dulu. Kita 4 orang dulu. Okey, ready. Surat cinta kan. Kalau yang nak join tu boleh datang ke konti kita Okey, Ustazah Wada dah masuk. Okey, kalau ada. Okey, Ustazah Wada, kita ambil sekali Ustazah. Ustazah, kita ambil sekali. Kita ambil gambar. Okey. Kita ambil gambar formal dulu gambar formal. Formal dulu. Okey, ready. Ustaz Rashid mesti dia lupa tutup FB dia tu. Okey, sekali lagi. Bukan member keladang dia awet-awet. Ustaz Rashid mesti dia lupa tutup FB dia tu. Bukan member keladang dia awet-awet. Gaya bebas. Mesti dia lupa tutup FB dia tu. 2. Okey. Okey. So bunyi apa tu? Okey, bunyi apa tu
Sementara kita semua yang lain